Uh, Hari ini saya Nur Hidayah binti Ishak, Miftahul Auni, Hidayah Wahimi dengan Aina. Kita orang akan bentang tentang unsur dalam kumpulan 17. Kumpulan 17. Kumpulan 17 ni terdiri daripada klorin, bromin, iodin, asetin dengan tennessine. Dia wujud dalam keadaan bukan logam dan dikenali sebagai halogen. Permainan halogen ni wujud dalam alam sekitar dalam bentuk garam halida. So halida ni nama yang diberi kepada ion halogen. So kat bawah ni contoh dia lah. Kalau fluorin, fluorida. Klorin, klorida. Bromin, bromida. Iodin, iodida. So, next. Kenapa unsur ni wujud dalam kumpulan 17? Sebagai contoh, kalau fluorin dia ada 9 proton. So susunan elektron atom dia 2.7. So elektron valence dia 7. Kalau klorin dia ada 17 proton. So susunan elektron atom dia 2.8.7. Elektron valence dia 7 juga. So sebabkan elektron valence dia 7, so dia ada dalam kumpulan 17. Sama juga lah dengan bromin, iodin, asetin dengan tennessine. Unsur kumpulan 17 ni wujud sebagai molekul dua atom yang bermaksud dua atom. Secara semajadi, fluorin ini wujud sebagai F2, klorin pula Cl2, bromin Br2, iodin I2, asetin At2 dan tennessine Ts2. Semua ini wujud dalam keadaan bukan logam. Seterusnya, kegunaan unsur kumpulan 17 dalam kehidupan harian. Contoh dia macam klorin dekat dalam peletur, klorin yang digunakan dalam pembuatan plastik PVC, bromin yang merupakan antara bahan yang digunakan dalam pemadam api, dan iodin dalam bahan pembuatan antiseptik dan iodin sebagai disinfektan. Kalau nak tahu, disinfektan itu adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah jangkitan dan pencemaran oleh mikroorganisma. Perubahan sifat fizik unsur menerusi kumpulan 17. Menerusi kumpulan 17 maksudnya dalam jadual tu daripada klorin, bromin, iodin. Apabila menerusi kumpulan 17, keadaan fizik halogen pada sebilik akan berubah daripada gas kepada cair dan akhirnya kepada pepejas. Kenapa fluorin dan unsur selepas iodin iaitu asetin dan tennessine tak dalam jadual? Sebab fluorin terlalu reaktif, asetin radioaktif dan tennessine unsur yang baru dijumpai dalam masa 2 hingga 5 tahun. Dari segi keadaan fizik, boleh tengok kat gambar tu, klorin berada dalam keadaan gas klorin berwarna kuning kehijauan. Bromin ada sebilik berwarna perang kemerahan, manakala pepejat iodin berwarna hitam keunguan. Kalau fluorin dalam gas kekuningan. Dari segi takat lebur dan takat didih pula, unsur kumpulan 17 atau halogen ini bukan logam, maka takat lebur dan takat didih adalah rendah. Bila saiz molekul besar, barulah takat lebur dan takat didih bertambah. Pertambahan saiz molekul maksudnya petala bertambah, menyebabkan daya tarikan molekul menjadi semakin kuat. Oleh itu, takat lebur dan takat didih halogen bertambah kerana lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul. Dari segi ketumpatan pula, ketumpatan juga bertambah dengan pertambahan jisim atom menerusi kumpulan. Maksudnya jisim bertambah, ketumpatan bertambah. Sekian, terima kasih. Okey, bagus ya pembentangan untuk sifat fizik bagi kumpulan 17 dari kumpulan 5. Okey, so saya rasa dah jelas lah apa yang dia bentangkan. Okey, dia punya PowerPoint pun senang nak faham. Okey, jadi kita terus masuk kepada sifat kimia bagi kumpulan 17, halogen. Okey, sambung kumpulan 6 untuk membentangkan sifat kimia bagi kumpulan halogen.
Kumpulan 6 ada? Okey, tak apalah. Yang ada 2 orang lagi kan? So 2 orang tu lah yang bentang. Yang pegang bahan Is. Dia gimana Is ni? Dia tahu tak hari ni tak ada kelas? Okay Arif, pergi settlekan Is tu dulu. Sebab cikgu rasa cikgu nak habiskan hari ni juga untuk presentation. Okay. So sifat kimia kumpulan 6. Kita tunggu dulu. So kita sambung untuk 4.6 kumpulan 2. Hello, cikgu. Okay ya, hello. Jelas tak? Okay, dengar-dengar, Okay, jelas. Hakim Hafizuddin semua dah ready Dah. Semua ahli ada? Semua ahli kumpulan ada? Tengah check Dah. Okay, Yong, test. Berapa orang ahli? 4 orang. 4 orang, okay. Okay, saya mulakanlah cikgu. Okay, mulakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan sekelas saya dan terutamanya sekali daripada cikgu Zaimah. Cikgu sihat cikgu dalam keadaan pandemik ni cikgu? Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah saya harap sihat. keadaan sihat jugalah sebab semalam pun kes tinggi. Dekat 7,000. Okay, saya juga mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan selamat hari raya dan juga selamat hari guru kepada cikgu kerana sudi untuk mengajar kami. Okay, selamat raya. Terima kasih. Okay, mula. Pada hari ini, kami dari kumpulan 2 akan membentangkan bab 4.6 yang mengenai unsur dalam skala 3. Nama saya Ikram. Nama saya Yong. Nama saya Muhammad Hafizuddin Amsyah. Nama saya Hakim. Dan kami akan menerangkan bab 4.6 ini dengan lebih mendalam supaya korang dapat memahami apa itu unsur skala 3. Untuk memulakan pembentangan kita, saya akan menyerahkan kepada Hakim untuk memulakan pembentangan pada hari ini. Silakan Hakim. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, jom kita masuk slide pertama ya. Unsur-unsur yang terdapat dalam skala 3 adalah seperti berikut. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin, argon. Okay, so dalam 4.6 ini kita akan fokus kepada 8 unsur ini ya. Dah. Okay. Perubahan sifat fizikal unsur apabila merentasi skala 3. Okay, sebelum kita masuk tajuk ini, kita kena faham dulu apa itu merentasi skala. Merentasi skala itu kita lihat dari unsur kiri sehingga unsur kanan. So maksudnya bila kita tengok jadual berkala dari kiri ke kanan. Okey. Apakah yang akan terjadi apabila merentasi skala? Okey, saiz jari atom akan berkurang. Hafizuddin. Mantap sekali penangan daripada Hakim. Saya harap kamu semua faham apa yang telah disampaikan olehnya. Sekarang, saya akan mengambil alih untuk menerangkan slide yang seterusnya. Okey, apabila merentasi skala, nombor proton akan meningkat. Dan apabila nombor proton meningkat,
maka charge positif yang terdapat pada nukleus juga akan meningkat. Pada masa yang sama, keelektronegatifan akan bertambah. Sekarang ni, apakah maksud keelektronegatifan? Ayo kita tengok. Keelektronegatifan bermaksud kekuatan nukleus untuk menarik elektron yang berada pada petala yang terakhir. Jadi, apabila keelektronegatifan semakin bertambah, maka kekuatan nukleus untuk menarik elektron yang berada pada petala yang terakhir juga semakin kuat. Nah, inilah yang menyebabkan saiz jejari atom berkurang. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, petala yang terakhir ni, kalau korang tak tahu, dekat muka teks muka surat 35 ada rajah struktur atom dan susunan elektron tu. Ataupun dekat slide kita tu ada gambar tu kan, yang bulatan dekat luar sekali tu lah petala yang terakhir. Cukuplah sampai sini saja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkannya kepada Yong. Okey, sifat fizik unsur kadar 3. Okey, yang ni korang boleh rujuk buku teks muka surat 97 bahagian atas. Yang ni korang baca sendirilah. Okey, seterusnya saya ada ringkaskan satu jadual bagi kita orang semua faham. Tapi jadual ni dia tak ada dalam buku teks. Jadual ni dia ajar kita orang tentukan macam mana, ajar kita orang tentukan sama ada unsur itu logam ke bukan logam. Okey, kita tengok pertama. Susunan elektron bagi natrium ialah 281. Okey, sekarang kita nak jadikan susunan ini oktet. Oktet maksudnya kita kena jadikan susunan elektron ni petala terluar, jadikan dia lengkap. Lengkap maksudnya ada 8 elektron. So, natrium. Susunan elektron bagi natrium ialah 281. Macam mana kita nak jadikan dia oktet? Okey, sekarang kita boleh je buang satu. Kita buang satu jadi 28. So, sekarang dekat belakang sudah jadi 8 kan? Sudah oktet. So, kita buang satu. Magnesium sama juga. 282. So, kita buang 2. Kita jangan tambah elektron sebab nombor dia kecil kan. So, kita buang elektron. Aluminium sama juga. 283. So, 3 kita buang. Jadikan 28. Okay, yang 3 ni kita membuang elektron. Maka, natrium, magnesium dan juga aluminium dikelaskan sebagai logam. Macam ni boleh faham ke semua? Okay. Okey, seterusnya. Okey, silikon. Susunan elektron bagi silikon ialah 284. Okey, sekarang kita tak payah tambah elektron. Kita tengok 4. 4 sudah berada dekat tengah-tengah. So, kita jangan buang elektron. Kita share dengan dia sendiri lagi sekali. Maksudnya, 4 share dengan lagi satu 4. Jadi, 288. Okey, sekarang dekat belakang sudah jadi 8. So, silikon dia kongsi elektron. Maksudnya share elektron. Maka dia dikelaskan sebagai separa logam. Okey. Okey, yang seterusnya, susunan elektron bagi fosforus ialah 285. Okey, sekarang 5, nombor dia sudah besar. So kita jangan buang. Kita letak je sana. Lepas tu kita tambah lagi 3 elektron. Jadikan 288. Okey. Okay, dan sulfur 286 kita tambah 2 dekat belakang, dan klorin 287 kita tambah 1 jadikan 288. So 3 unsur ini kita terima elektron, maka mereka dikelaskan sebagai bukan logam. Okey, argon. Susunan elektron bagi argon ialah 288. So belakang sudah 8, so kita tak payah tambah apa-apa elektron, kita pun tak payah share, kita pun tak payah buang elektron. Maka dia dikelaskan sebagai gas adi. Okey. Setakat ini semua boleh faham ke? Boleh. Macam biasa je. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Ikram. Okey, terima kasih kepada Yong atas penerangannya tadi. Okey, untuk seterusnya, saya akan menerangkan kepada korang semua tentang sifat kimia oksida unsur kadar 3. Okey. Seperti mana korang dapat lihat di dalam slide, sifat kimia terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, oksida asid. Oksida asid ialah oksida bukan logam yang bertindak balas dengan air untuk membentuk asid. Secara ringkasnya, oksida asid ni apabila bahan bukan logam dicampur dengan air, dia akan membentuk asid. Okey. Seterusnya, oksida base. Oksida logam yang bertindak balas dengan asid untuk membentuk garam dan air.
Kalau macam tadi oksida asid, dia bukan logam bertindak balas dengan air untuk membentuk asid. Tapi oksida base ni dia bahan logam, dia bertindak balas dengan asid untuk membentuk garam dan air. Okey, yang ketiga, oksida amorphateric. Oksida yang boleh bertindak sebagai sama ada asid atau asas dalam tindak balas untuk menghasilkan garam dan air. Okey, asas dalam tindak balas ni dia bermaksud alkali, yang dia bertindak balas dengan dua-dua untuk menghasilkan garam dan air. Okey, seterusnya kita akan lihat dalam jadual. Okey. Okey, kalau korang dapat lihat, natrium oksida dengan medium oksida ni merupakan oksida base. Okey, sebab oksida base tadi kan dia bahan bukan logam. Dia bahan logam. So sebab itulah natrium magnesium kan dia bahan logam kan. Okey, sebab tu dia merupakan oksida base. Okey, seterusnya aluminium oksida dia merupakan oksida amorphateric sebab aluminium ni dia bukan macam alkali, dia boleh bertindak balas dengan kedua-dua untuk menghasilkan garam dan air. Okey, seterusnya korang boleh lihat silikon, fosforus, sulfur, klorin ni dia semua oksida asid sebab oksida asid kan tadi definisi dia apabila bahan bukan logam campur dengan air dia akan membentukkan asid. Okey. Seterusnya, untuk menghadiri pembincangan kita pada hari ini, saya akan menerangkan kepada korang semua kegunaan unsur separuh logam. Dia terbagi kepada 3. Okey, yang pertama, unsur separuh logam atau metalit, sifat logam dan bukan logam merupakan konduktor elektrik yang lemah. Okey, konduktor elektrik ini untuk pengetahuan korang merupakan pengalih elektrik yang digunakan untuk mengalihkan arus jas elektrik. Kebiasaannya bahan pengalih elektrik ni dia dalam bahan yang logam. Okey. Yang kedua, metalit merupakan konduktor elektrik yang baik pada suhu yang tinggi. Okey. Ini maksudnya dia still boleh meneruskan kan tadi kan cakap sebabkan konduktor elektrik kan merupakan bahan pengalih arus elektrik. Maksudnya dia still boleh berfungsi dengan baik walaupun dalam keadaan yang suhu yang tinggi. Okey, akhir sekali silikon digunakan sebagai semikonduktor dalam penghasilan microchip elektronik. Okey, seperti mana korang tahu microchip ni dia terdapat dalam teknologi yang canggih lah zaman sekarang ni. So, contohnya seperti laptop dan telefon bimbit. Okey, sekian saja daripada kumpulan 2 iaitu menerangkan mengenai bab 4.6. Kami harap pembincangan kami ni dapat menambahkan sedikit ilmu pengetahuan korang mengenai unsur skala 3. Sekian. Terima kasih. Okey, bagus. Kumpulan berapa? Kumpulan 5 kumpulan 2. Okey, bagus kumpulan 2 untuk penerangan tentang skala 3. Okey, unsur-unsur dalam skala 3. Okey, kita terus je dulu, nanti cikgu akan concludekan lah. Okay, so seterusnya unsur peralihan. Kumpulan terakhir, unsur peralihan. Kumpulan 8. So tadi kumpulan 2, so kumpulan 8 unsur peralihan.